استغفر الله العظيم لا استغفر الله العظيم لا إله استغفر الله العظيم لا إله استغفر الله العظيم لا إله اهدنا فصل سيدنا صلى الله عليه وسلم كرام ما بعد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة لا نهاية لكماله وعلى كماله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار عظيم. بسم الله رب العظيم ونسأل والصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله. خذ بيدي قلت بيدك لا إله إلا الله الحمد قدير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد كريم الآباء والأمهات. Kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, ونفعنا بعلومه وبركاته وأسراره آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم. Ketahuilah bahawa sehingga kamu berfikir pada bagaimana liputan ilmu Allah pada kamu dan pandangannya kepada kamu dan penguasanya ke atas kamu. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad melanjutkan lagi dalam fasal tafakkur ini dengan menyebut berkenaan dengan tafakkur, berfikir, merenungkan bagaimana liputan ilmu Allah kepada kamu. Maksudnya setiap hal keadaan kita, gerak kita, diam kita, bangun kita, tidur kita, berjalan kita, makan kita, minum kita, bahkan apa yang terlintas di hati kita, apa yang kita niatkan, apa yang kita nak, dan apa tujuan dalam kita buat satu perkara, apa tujuan dalam kita hidup, kita mencari apa dalam hati kita, apa yang besar, duit besar kah, barang kemas besar kah, kenderaan besar kah, pengikut besar kah, pangkat besar kah. Semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita ini tidak baik, tetapi pastikanlah niat-niat kita selalu baik. Walaupun kita tidak baik, tapi jadikanlah hati kita ini sentiasa lintas yang baik-baik. Karena lintasan yang baik-baik dan niat-niat yang baik itu akan menyelamatkan.
Allah SWT. Bahkan niat-niat yang baik itu akan menjadi asbab, akan terbukanya pintu-pintu kebaikan, dan Allah akan mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Jadi Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad mengatakan, ketahuilah bahawa sewia itu sebaik-baik kamu berfikir tentang Allah SWT, bagaimana liputan ilmu Allah kepada kamu. Allah SWT. Cara mudah je ni dalam tariqah, kita nak berjalan pada Allah, cara mudah macam ni ya. Allah SWT. Pagi-pagi yang kita bangun, ni mula daripada pagi. Mula daripada pagi nak bangun tu, Allah SWT Muhammad, nak buat apa? Kalau bangun awal sikit nak semayang, tahajud ke, hajat ke, taubat ke, apa sajalah semayang sunat, semayang qada ke, bagi orang dia qada, utamakan qada. Okey, kita bangun pagi awal, kita nak semayang, kita kena hadirkan hati kita, Allah tahu aku buat ni kerana apa. Bahkan dia melihat perbuatan aku. Bangun aku, pergi ambil wuduk aku, nak solat aku, dan apa niat aku dalam solat, semuanya diketahui oleh Allah. Allah itu mahu mengetahui tiap-tiap satu. Lebih-lebih lagi diri aku ini diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu semuanya. Jadi dengan kita berfikir, merenungkan bahawa Allah tahu tentang diri kita, Allah tahu tentang hati kita, ini akan membawa kepada ikhlas, membawa kepada muraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan menjadi asbab terbimbingnya hati kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi mana kita tak dapat nak renung, nak fikir, nak rasakan bahawa Allah sentiasa mengetahui hal keadaan kita, zahir dan batin kita, hati ataupun amal kita, Allah SWT, badan ataupun ruh kita, Allah tahu. Selagi mana kita tak faham itu dan kita tak merasai seperti itu dan tak merenungkan, selagi itulah kita buat amal ini tak betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi itulah jiwa kita tidak terbimbing, kerana bila kita tidak merasakan Allah mengetahui hal keadaan kita, kadang-kadang kita buat maksiat, kita rasa lain clear. Kadang-kadang kita duduk seorang-seorang, kita buat benda yang dimurkai oleh Allah, kita tak rasa apa Allah tahu. Bahkan kita hanya fikirkan bagaimana untuk buat, orang tak tahu. Allah SWT. Banyak orang dia bila buat maksiat seorang-seorang, Allah SWT, dia hanya fikirkan apa? Macam mana aku nak tutup, nak lindungi, nak buat password dan sebagainya untuk orang tak tahu, isteri ku tak tahu, suami ku tak tahu, anak aku tak tahu, kawan ku tak tahu. Tapi dia tak fikir pula bagaimana untuk dia lepaskan daripada pengetahuan Allah tentang apa yang dia buat. Cuba dia fikir tengok, macam mana aku nak buat bagi Allah tak tahu? Macam mana aku nak lepas daripada pandangan Allah, pengetahuan Allah, macam mana? Fikir, tak boleh. Aku buat apa Allah tahu? Allah SWT. Aku gerak ke, aku diam ke, aku niat ke, aku buat password dan handphone aku ke? Aku kunci bilik aku kan, buat maksiat, Allah tahu. Ya, aku boleh buat bagi orang tak tahu, tetapi macam mana aku nak buat bagi Allah tak tahu? Nak fikir ke tu? Jadi bila kita merenungkan macam itu, menyebabkan tertegahnya perasaan dan juga diri kita untuk melakukan maksiat pada Allah SWT. Bahkan akan terbimbing hati kita. Itu Imam Haddad ajak. Ini tariqah perjalanan pada Allah SWT. Betul tak cukup kita mengaji ilmu tentang rukun sembahyang, tak cukup kita mengaji ilmu tauhid sifat 20. Kena mengaji semua ilmu ni. Fardu ain ni. Tak senang amat. Tiga-tiga kena mengaji seperti kita pesan tu. Kalau boleh dajak sikit 4. Alamatus sa'ah dan sebagainya. Tentang fitan akhir zaman, macam mana nak menyelamatkan diri kita, nak mengeluarkan daripada fitnah. Okey. Jadi dalam fiqh tak dibahaskan ini. Dalam tauhid tidak dibahaskan ini. Dan tauhid lebih kepada membahaskan sifat Allah, Allah melihat, Allah ini sifat basar, kalam, apa semua. Tetapi dalam tasawuf dia lebih kepada nak mentahqiqkan dan nak mempraktikkan dan nak bawa kita kepada betul-betul Allah SWT menjadi kenyataan. Jadi kenyataan betul, hakikat dapat. Kalaulah Allah itu melihat kita mengaji ilmu tauhid, Allah melihat, Allah mengetahui, Allah tu sifat dia alim dan sebagainya. Allah SWT Muhammad ilmu kan kita mengaji kan, Allah wujud qidam baqa, qala ta'ala lil hawadith qiyamu bi nafsihi.
Allah Subhanahu wahdaniyah, qudrah, iradah, ilmu hayyah, sama' basar, kalam apa semua kan. Okeylah, tak kiralah. Jadi Allah Subhanahu Muhammad, itu pengajian kita. Jadi kalau kita mengaji ilmu tauhid, dia lebih dah membahaskan tentang sifat Allah itu dan ini, sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil dan sebagainya. Allah Subhanahu Muhammad. Tetapi kalau ilmu at-tasawuf ini, dia nak bagi kita rasa Allah melihat, Allah mengetahui, Allah Maha berkuasa, nak rasa, nak kita rasa. Okay, jadi Allah Subhanahu Muhammad kata Imam Haddad, berfikirlah kamu, renunglah selalu bahawa bagaimana Allah itu, Allah Subhanahu, liputan ilmu Allah pada kamu. Kamu kena fikir, Allah tahu apa aku buat, Allah tahu apa lintas di hatiku. Sebab itu saya sebut tadi, daripada waktu pagi tu dah kena renung benda ni. Renung apa? Aku nak bangun ni, nak bangun semayang ni pagi ni. Kalau awal sikit tahajud, kalau lambat dah semayang subuh sajalah. Tapi kena renung di hati kita. Renung apa? Allah tahu apa aku buat ni pagi ni. Tapi aku kena ingat, Allah pun tahu hati aku. Aku semayang subuh ni kerana Allah ke? Kerana malu dekat isteri aku, anak-anak aku kata aku tak bangun ke? Ataupun kerana aku nak pergi semayang di masjid, jumpa kawan nanti nak minum kopi ke? Kerana apa betul-betul tujuan aku apa ni? Allah tahu ni. Astagfirullah. Tak ada aku buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak Allah, aku nak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam tu kata Imam Haddad, setiap hari macam tu kena macam tu. Renung, aku buat ni, Allah tahu keadaan aku ni, Allah tahu aku ni, Allah tahu tentang aku. Sagi lepas habis sembahyang subuh kita nak pergi kerja. Renung pula hati kita. Renung apa? Allah tahu apa ni tas hatiku ni, aku pergi kerja kerana apa ni? Kerana Allah ke? Ataupun kerana aku nak sesuatu yang datangkan murka dia kah? Jadi kena renung. Sentiasa renung macam tu, kata Allah tahu tentang kita, Allah tahu tentang kita, Allah tahu tentang kita, Allah tahu hati kita, Allah tahu niat kita, Allah tahu tujuan kita apa. Kita buat satu. Allah tahu gerak kita, Allah tahu diam kita, Allah tahu tidur kita, Allah tahu bangun kita, Allah tahu makan kita, minum kita, sumber kita apa. Semua diketahui oleh Allah SWT. Kena fikir selalu. Sebab apa kena fikir selalu, kata Allah tahu tentang kita, Allah Maha mengetahui tentang apa yang kita buat dan sebagainya. Kerana kebiasaan manusia itu dia hanya sibuk nak tahu apa yang orang buat. Kebiasaan manusia juga dia hanya Allah SWT sibuk Allah SWT dengan Allah merasakan orang lihat, orang tahu aku. Saya aku keluar sini aku pakai ni tak elok, orang tahu tak elok pula. Kalau pakai macam ni orang kata pula dia sibuk dengan orang. Lalu kena latih. Imam Haddad suruh latih. Kalau kita tak latih hati kita, kita hanya sibuk berfikir tentang bagaimana pandangan orang tahu aku ni macam mana, orang kata kat aku apa, orang. Bila kita fikir Allah tahu aku ni. Kalau aku ni lintas tak elok macam mana lah Allah pandang aku, astagfirullah. Dia bagi makan minum pada aku kehidupan, tapi aku buat ibadat bukan kerana dia, astagfirullah. Allah SWT. Sedangkan dia bagi dekat aku apa semua, rezeki, kehidupan apa semua, dia tak minta aku balas bayang apa-apa pun. Allah SWT. Takkanlah aku nak ibadah, buat apa ketaatan pada dia, aku nak Allah SWT. Sesuatu yang selain dia, tak patut, astagfirullah. Lebih baik aku buat, aku nak menzahirkan syukur aku kepada dia di atas nikmat yang banyak ada daripada aku. Hidupnya, sihatnya, imannya, Islamnya, kebaikannya, rezekinya dia bagi. Macam tu. Jadi kena renung, kata Imam Haddad. Renung apa? Renung bagaimana merenung bahawa Allah itu, kamu kena mengetahui, merenungkan bahawa Allah itu sentiasa tahu tentang hal keadaan kamu. Kamu tu macam mana Allah tahu. Okey Allah senang. Kita nak pakai apa? Nak pakai baju, nak pakai apa-apa. Allah senang. Tak kira lah kita pakai baju macam mana pun. Apa niat kita? Allah tahu. Sebab itu bila sebelum pakai baju, cek dulu hati kita. Aku pakai baju kerana apa ni? Kerana nak orang tengok, orang puji nak. Astagfirullah. Kerana Allah pakai, kerana Allah suruh aku tutup aurat, Allah suruh pakai elok-elok untuk menzahirkan nikmat Allah dan juga menyenangkan orang lain dengan keelokan yang kita zahirkan. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sudah, alhamdulillah. Dia kena latih. Okey Ada seorang awliya salihin, tengok. Dia sentiasa hati dia tu merenung bahawa Allah tahu tentang aku, Allah tahu diriku, Allah tahu niat aku, Allah tahu apa aku buat. Satu hari dia tengah ibadat dalam tempat ibadat dia, ibadat zikir pada Allah, zikir. Tiba-tiba orang nak buat fitnah pada dia. Ada seorang yang hasad dan dengki pada dia, upah
seorang pelacur. Na'udzubillah. Upah dan dia kata hang pi kat tempat ahli ibadat tu, dia punya tempat ibadat tu, hang pi tempat dia, Allah sesenang amat, hang ajak dia zina. Allah, dia tengah ibadat, ibadat. Tiba-tiba masuk seorang perempuan, dia tengok buka baju. Dan waktu mana dia tengah berzikir, depan dia ada Quran, ada kitab dan sebagainya, ada juga pelita depan dia. Ada pelita depan dia. Pelita yang tengah menyala. Dia tengok-tengok, masuknya perempuan dalam satu tempat dia ibadat, siapa pun tak ada. Keluarganya tak ada, jirannya tak nampak, siapa pun tak tahu. Tapi dalam hati dia merenungkan, Allah tahu. Allah mengetahui apa yang kau buat. Takut dengan Allah SWT. Akhirnya apa yang dia buat? Allah SWT. Dia kuatkan hati dia untuk menolak maksiat ni dengan macam mana? Dia pegang tangan dia ni, dia bakar dekat pelita yang tengah menyala, bakar. Sampai jatuh lemak-lemak dia, darah dia. Bakar. Sakit lah. Sakit. Bakar. Sambil dia kata kat hati dia, wahai diriku, sanggupkah engkau berzina dengan perempuan ni? Sedangkan api dunia engkau dah tak tahan. Macam mana akan api neraka? Perempuan tu pula, pelacur ni tengok-tengok, jatuh pingsan dengan hal keadaan orang ni. Sebab itu kita kena duduk dengan orang yang takut pada Allah. Sebab kadang-kadang kita duduk dengan orang yang takut pada Allah, lihat amal dan juga akhlak orang yang takut pada Allah, kadang timbul juga hati kita rasa takut pada Allah. Kita ada pengalaman duduk dengan ulama-ulama, tok-tok kita ziarah, kita duduk ngaji ni. Tok-tok kita ni kadang-kadang dia bercerita tentang neraka, tentang takut pada Allah ni. Kita tengok lain macam dia punya diri dia tu. Kita pun rasa takut tengok. Oh, nak penting. Orang macam tu penting. Allah SWT. Jadi Allah SWT. Jadi pensan perempuan tu sampai taubat pelacur tu kepada Allah SWT. Kenapa? Kerana berkat melihat seseorang yang hati dia merenungkan, Allah melihat aku, Allah melihat aku, Allah tahu tentang aku tak berani. Berapa ramai orang hari ni duduk seorang-seorang, dia rasa orang tak ada, orang tak tahu. Handphone aku line clear kerana ada password. Tapi sebenarnya Allah mengetahui semuanya. Allah SWT. Dia takut manusia saksikan maksiat dia. Sedangkan manusia tak boleh seksa dia pun. Kita buat maksiat depan manusia, manusia boleh seksa kita tak? Dia pegang-pegang, dempak dalam kau. Tak boleh. Kita lari daripada manusia melihat kita, sedangkan manusia tak boleh seksa kita. Dan kita buat maksiat. Allah SWT. Betul-betul jelas, nampak betul-betul. Allah SWT. Oleh Allah yang boleh menyeksa kita. Dia panggil apa? Keluar. Tak boleh lepas maksudnya. Dia nak keluar daripada dikata oleh orang tahu. Rupa-rupanya dia sedang buat pada yang lebih tahu, yang mengetahui. Bahkan yang dapat menghukum dia terus. Na'udzubillah min zalik. Okey ya. Bahkan lebih dahsyat lagi kerana saksi dia pada buat maksiat ni waktu ni adalah Allah sendiri, bukan manusia. Kalau manusia menyaksikan kita maksiat, itu biasa manusia. Manusia yang saksikan kita pun dia ahli maksiat juga. Dan dia tak boleh buat apa-apa pada kita. Hukum kita pun tak boleh. Nak lempak kita dalam neraka tak boleh. Tapi kita maksiat walaupun clear orang tak ada, tapi yang boleh menghukum kita, yang maha agung Allah SWT yang melihat kita. Okey ya. Itu awliya salihin macam tu. Tak mau pegang tangan. Astagfirullah. Okey ya. Allah SWT. Jadi kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, kamu kena ada setiap hari, kamu kena cek, kamu kena renungkan bagaimana Allah itu. Kamu kena rasa dengan diri kamu, hati kamu. Rasa apa? Allah lihat, Allah tahu. Allah tahu tentang diri aku. Okey ya. Allah SWT. Itu kalau bab maksiat. Kalau bab masalah macam mana Allah tahu tak? Ada orang ada masalah, dia macam mana? Dia fikir, kat siapa aku nak luah ni? Orang tak tahu masalah aku. Allah tahu. Ya, orang tak tahu tapi Allah tahu. Luahkan pada Allah dulu. Kata, ya Allah, aku problem banyak ya Allah. Masalah aku banyak ya Allah. Tapi hakikatnya semua datang daripada engkau juga. Engkau uji aku ada hikmah. Ya Allah, lepaskan aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Allah SWT. Jadi kena latih hati kita untuk rasa Allah tahu tentang kita. Tahu Allah SWT. Sebab itu ulama wali-wali Allah SWT dalam dakwah, dalam mengarang kitab, dalam menyampaikan ilmu, dalam mengajak orang pada Allah, dalam buat kebaikan pada orang, Allah SWT. Dalam mendidik manusia, mereka satu nak Allah saja, nak ridha Allah saja. Kenapa? Hati dia pada ni. Allah tahu hati aku. Tak boleh. Aku
nak cerita tentang Allah, aku nak ajak orang pada Allah, tapi hati aku sebaliknya aku nak yang lain. Tak boleh. Satu kata Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, yang kita hikamnya, kata Imam Haddad, dosa paling besar adalah orang nak akhirat daripada dirimu, tetapi engkau nak dunia daripada diri orang. Itu dosa paling besar. Dia zahirkan dia akhirat, dia zahirkan kitab-kitab wali-wali semua dia baca, zahirkan dia ni orang akhirat. Orang pemain ngaji dengan dia, orang meduk dengan dia, orang nak akhirat, nak taubat pada Allah. Yang dia nak apa? Dia nak mereka mengikut, dia nak tinggi, dia nak ada pangkat, dia nak sanjungan, dia nak dunia. Tu dunia tu. Orang nak akhirat di diri dia. Sebab orang nampak dia tu zahirnya akhirat, ilmunya akhirat. Dia nak dunia. Itu dosa paling besar, kata Imam Haddad. Tapi awliya salihin tak ada. Kenapa? Mereka ada ni. Dia tak ada tujuan macam tu. Kenapa? Hati mereka tu tahu, sangat mendalam pengetahuannya, bahawa merasakan bahawa Allah tahu tentang aku. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Dia duduk seorang-seorang pun dia tak berani, niat dia tak elok, buat benda tak elok, dia duduk dengan orang lagi-lagi tak berani. Orang awliya salihin ni, kita nampak dia duduk dengan orang, tapi hati dia tu dengan Allah SWT. Dia tak kisah dengan orang. Orang puji, orang sanjung, orang, dia tak kisah. Allah SWT. Yang dia kisah apa? Allah. Hati dia macam mana dengan Allah SWT? Tak kisah. Allah SWT. Orang ramai mengaji dia tak kisah, orang sikit tak kisah. Yang penting dia kata, aku tahu, yang penting Allah tahu hati aku nak apa. Kalau orang ramai mengaji dengan aku pun, hati aku nak dunia, tak ada juga. Orang ramai ke, sikit ke, bukan tu urusan aku. Bukan itu problem aku. Urusan aku adalah betulkan hati aku nak rida Allah saja. Kalau sikit bangku selamat, ramai mengaji bangku selamat. Awliya salihin, hati mereka sidik dengan Allah SWT. Kerana mereka ada ilmu ni. Saya rasa Allah tahu tentang dia. Allah tahu, Allah tahu, Allah tahu. Orang tak tahu niat kita, tapi Allah tahu niat kita. Selagi mana kita hanya hidup ni nak orang pandang kita baik, kadang-kadang hati kita tak baik lah, zahir kita baik. Tapi kalau kita hidup ni kita nak Allah pandang kita baik, zahir kita baik, hati kita pun baik. Kita nak yang mana? Kalau kita hidup nak orang pandang kita baik, hati kita mungkin tak baik, ataupun selalu tak baik. Sebab bagi kita, aku dah buat tunjuk baik cukup lah, walaupun hatiku pergi kot lain, walaupun aku seorang pergi kot lain. Tapi kalau kita nak hidup ni nak Allah pandang kita baik, dan kita harapkan kebaikan daripada Allah, Allah beri kita baik, maka hati kita baik, zahir kita pun baik. Dia punca hati. Nak baik punca hati, bukan zahir, bukan luaran, hati, punca hati. Tu bicara kita ni bicara hati semuanya. Petang-petang ni ya. Hati paling penting, hati elok, semua elok insya-Allah. Okey ya. Jadi kata Imam Haddad, seyogianya kamu ni ada waktu berfikir, merenungkan bagaimana liputan ilmu Allah pada kamu. Kamu kena rasa, kamu kena sedap, kamu kena renungkan. Oh ya, Allah tahu aku buat ni, Allah tahu aku buat ni. Sebelum ni kita semayang kenapa? Allah tahu. Lalu ni kita semayang kenapa? Allah tahu. Ke depan nanti kita semayang pula kenapa? Allah tahu. Sebab itu perbaiki hati kita, perbaiki hati kita. Okey ya. Kalau kita perbaiki hati kita, kita dapat perbaiki zahir kita, diri kita, luaran kita. Bila kita dapat perbaiki hati kita, zahir kita, kita dapat perbaiki pula orang di sekeliling kita, bahkan orang di bawah kita. Itu seperti mana kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia merintah 2 tahun lebih kurang. Dia cucu ke cicit daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Orang yang sangat mulia, orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, dia ada 2 orang ulama disebut dalam kitab. Ada 2 orang ulama dalam sejarah, depa ni menangis kerana takut pada Allah sampai keluar air mata darah. Sebab air mata dah banyak dah. Akhirnya darah pula keluar. Dalam sejarah 2 orang. Dan dalam sejarah ulama mengatakan ada 2 orang ni mereka menangis sampai berdarah. Yang kedua, mereka mati tu sebab takut pada Allah, bukan sebab jantung, bukan sebab kencing manis, bukan sebab darah tinggi, bukan sebab stroke, bukan sebab kanser, sebab takut pada Allah SWT. Siapa 2 orang ni? Yang pertama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, yang kedua Sayyidina Hasan Al-Basri. Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri dia meninggal kerana takut pada Allah. Menangis sampai berdarah air mata, berdarah mata. Air mata dah banyak terus, batu keluar, darah pula. Sama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ni 2 orang. Okey ya. Jadi mati kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu. Jadi Allah Subhanahu. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, orang tanya dia, "Wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, engkau merintah selama sepanjang kau merintah semua aman. Tak ada orang terima zakat, tak nak terima zakat. Tapi tak ada orang terima zakat." Allah Subhanahu.
Tak ada orang susah. Semua orang dapat hak masing-masing. Ya. Semua dapat hak masing-masing. Allah Sayyidina Muhammad. Allah Sayyidina Muhammad. Okey ya. Bahkan di zaman Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, Allah Sayyidina Muhammad, adilnya, barakahnya kepimpinan dia sampai tak ada permusuhan sama orang Islam. Allah Sayyidina Muhammad. Bahkan tak ada permusuhan juga sesama binatang-binatang. Zaman dia, serigala tak terkam kambing. Serigala kawan dengan kambing. Serigala buat sembang kambing, minum kopi sekali, duduk lepak-lepak bawah seorang sembang. Boleh duduk sekali. Sampai orang terkejut, "Uish, serigala tak dengan kambing." Allah SWT. Orang semua dapat merasakan adilnya dia, betapa rahmatnya, barakahnya kepimpinan dia. Sampai tahap macam tu. Allah SWT Muhammad. Jadi, Allah SWT. Akhirnya orang tanya Sayyidina Umar bin Aziz. Orang tanya apa? Wahai Umar bin Abdul Aziz, wahai Amirul Mukminin, apa rahsia kamu menyebabkan semua rakyat kamu terjaga, semua baik, tak perlu pening-pening, tak perlu ada polis askar jaga teruk-teruk, tak perlu. Tak perlu atta itu atta ini sampai saman, tak perlu. Semua masing-masing baik. Allah jaga rakyat dia. Rakyat dia masing-masing jaga sama depa. Hubungan sama depa buat baik sama-sama. Tak ada zalim. Bahkan rakyat Sayyidina Umar bin Abdul Aziz diceritakan setiap hari depa jumpa sama-sama depa, tanya apa? Hang kata Quran ni minggu ni. Hang cakap Quran banyak lah hari ni. Depa syok sembang baca Quran sama-sama depa. Kenapa? Amirul Mukminin, dia punya pemimpin dia suka Quran. Masa tu kata ulama, rakyat ni diikut pemimpin tu suka apa. Kalau pemimpin suka curi, rakyat suka curi. Kalau pemimpin suka hiburan, rakyat suka hiburan. Kalau pemimpin suka benda maksiat, rakyat suka maksiat. Ulama kata macam tu. Wallahu a'lam. Nampak macam betul ya. Nampak macam betul. Jadi dia ikut pemimpin. Pemimpin baik, insya-Allah rakyat akan baik. Tetapi sebelum kita nak pemimpin baik, rakyat kena baik dulu. Kita kena baik dulu. Sebab pemimpin tu dia rakyat juga. Cuma dia dipilih lah jadi pemimpin. Pemimpin tu bukan main daripada planet Marikh apa semua tu. Allah SWT. Pemimpin ni apa? Main daripada rakyat. Main daripada rumah-rumah yang ada ni. Masyarakat ni. Kalau rumah-rumah semua tarbiyah rosak, akhlak rosak, masyarakat akhlak rosak, pemimpin rosak juga nak. Tapi kalau kita pakai perbaiki sama kita, perbaiki keluarga kita, perbaiki zakat kita mampu, lama-lama akan semakin banyak kebaikan-kebaikan, akhirnya akan timbul pemimpin yang baik. Macam tu asal dia. Asal-asal dia macam tu. Okey, jadi Allah SWT Muhammad kata Sayyidina Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, kata dia, orang tanya dia, macam mana engkau boleh zaman engkau merintah ni sampai tak ada permusuhan, tak ada pergaduhan, aman, seronok, hidup aman, bahagia. Rahmat. Dia tanda rahmat kita duduk satu majlis, tanda rahmat kita duduk satu tempat, tanda dia apa? Kita rasa aman, rasa seronok, hubungan sama kita, tak ada rasa hasad dengki sama kita. Masing-masing rasa tolong nak menolong, masing-masing rasa gembira, rasa dihargai oleh kawan dia, rasa macam tu. Tu rahmat tu. Merahmat tempat macam tu. Rahmat majlis macam tu. Jadi kata dia, kami perbaiki hubungan dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan sama manusia. Maksudnya, aku perbaiki hubungan aku dengan Allah, maka Allah perbaiki hubungan aku sama manusia. Maksudnya, macam mana rakyat aku boleh baik? Sebab aku ni perbaiki hubungan dengan Allah. Bila aku buat baik hubungan dengan Allah, orang ke bawah kepimpinan aku ni, orang bawah aku ni, semua baik. Allah baikkan dia. Maksudnya, aku kena betul dengan Allah, Allah bimbing semua. Dan seorang suami, dia nak keluarga dia baik, isteri dia baik, dia kena baik dulu. Kadang-kadang kita pelik, seorang ayah dia kata apa? Dia kata, Ustaz, saya ni walaupun tak semayang, tak puasa, tak mengaji, tak buat benda baik langsung lah. Tapi saya tak mahu anak-anak macam tu. Tak apa saya masuk neraka tu, biar anak masuk juga. Ada juga macam tu. Astagfirullah. Dia ingat main-main kot. Dia ingat percutian, package 3 hari, 4 hari kot pergi neraka kot. Tak ada mana package apa sana. Teruk sana. Teruk sana. Dia neraka ni kata ulama' nak tengok minta maaf kalau boleh. Tengok minta maaf. Tengok tu benda seksa, tak lah. Okey ya. Apatah lagi masuk tak maaf. Masuk tak maaf. Dia kata macam Tunggu je Rifa'i cerita dulu tu ngaji tu. Allah kata dalam Quran, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Itu sunat kita sambung. Makruh kita wakaf di situ, kata ulama fiqh lah. Kita kena baca macam ni. Ra'aital ladzi yukadzibun fadzalikal ladzi, sampailah fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Jadi sunat kita sambung, makruh kita wakaf situ. Kenapa? Kalau kita wakaf dia jadi makna fawailul lil musallin, celakalah bagi orang salat. Sedangkan orang salat tak celaka, bahagia depa dapat pahala, dapat syurga Allah. Tetapi dia ada sambungan dia. Lepas tu sunat kita sambung. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Allah SWT. Macam mana betul baca? Fawailul lil ladina fawail apa? Kalau yang ingat macam ni tak ingat. Macam mana?
Wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Macam tu. Alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Okey, jadi Allahumma salli Muhammad. Ayat ini Allah kata apa? Celakalah bagi orang solat. Dan ada ulama mengatakan fawailul lil musallin, wail di sini adalah neraka wil. Neraka wil nama dia. Neraka wil ni bagi siapa? Bagi orang yang sembahyang dan mereka lalai terhadap sembahyang mereka. An salatihim di sini diterjemahkan oleh ulama tafsir, bukan maksudnya dia tak khusyuk dalam sembahyang. Maksudnya dia lambat-lambatkan sembahyang, sembahyang akhir waktu. Sembahyang sampai kadang terlepas waktu. Jadi ini yang akan kena masuk neraka, naudzubillah min dzalik. Jadi kecuali dia terlambat sembahyang tu ada sesuatu yang menyebabkan terlambat, ada benda-benda yang mungkin dia tak dapat nak elakkan. Dia kena sengaja dia kata masuk azhar noh. Tak apa pukul 4.30 dah yang azhar. Bahaya ni. Ada ancaman dalam Quran. Jadi Tunku Jilfai kata dimaksudkan di sini adalah neraka. Neraka wil. Neraka wil ni kata Tunku Jilfai, neraka bukan orang bagi orang kafir, orang yang Islam yang sembahyang lah. Neraka wil ni kalaulah gunung lalu tepi dia, bukan masuk gunung tu dilempar dalam neraka. Kalau gunung lalu tepi neraka tu, gunung tu akan hancur lebok kerana panas di neraka tu. Itu baru hak biasa-biasa punya neraka. Nabi SAW sebut dalam hadis, seringan dengan azab, Sahih Bukhari dia sebut, seringan dengan azab yang akan ditimpakan pada seorang itu adalah dipakaikan kepada dia kasut terompah daripada bara api neraka. Bara dia bukan api, bara. Panasnya bara yang kasut yang dibuat pada bara api neraka tu sehingga akan menyebabkan dia pakai saja otak dia menggelegak mendidih. Itu seringan dengan azab. Lepas tu tak ada ringan tu semua berat lepas tu. Hak paling ringan tu saja. Jadi ada orang dia kata apa? Saya pernah jumpa seorang dia kata, "Oi, hang bagus lah ni." Kita tak ada biasa-biasa kita kata. Hang bagus ya, habis sembahyang apa semua. Aku ni tak sampai seru nak sembahyang apa dia kata. Tapi tak apa, kita orang Islam masuk syurga semua. Cuma hang masuk dulu, aku masuk neraka dulu, lepas tu aku masuk juga kata dia. Dia ingat pakej percutian 3 hari 4 hari pergi Langkawi je. Boleh abang tu kan? Senang okey. Jangan main-main neraka ni main ya. Nabi SAW setiap hari menangis-nangis minta lindung pada api neraka tu Rasulullah. Takut tengok pun dah jadi seksa dah. Lalu tepi neraka kita dah tak tahan dah. Ada sebut dalam satu riwayat, kalaulah neraka itu terbuka sebesar lubang jarum saja di dunia ni. Terbuka sebesar lubang jarum yang Allah buka. Bagi keluar sikit buat dia, bagi keluar sikit. Terbakar semua apa yang ada di bumi, terbakar semua. Semua terbakar, tak ada hidup, terbakar semua. Kalau di satu riwayat kata kalau digantung baju ahli neraka di antara langit dan bumi. Bukan letak kat bumi, di antara langit dan bumi tu jauh. Bumi nak pergi ke langit pertama ni 500 tahun perjalanan baru sampai sana. Jauh. Tengah-tengah maksudnya jauh. Tak nampak lah kita tengok. Kalau diletak baju ahli neraka di tengah-tengah di antara langit dan bumi, nescaya akan mati semua yang ada di bumi kerana terlampau busuk dan terlampau panasnya baju dia. Mati semua. Baju dia, bukan api neraka tu, baju dia. Kalau hak sebesar lubang jarum tu dia panggil wap dia keluar. Tak tahan. Lah ni pun panas sikit kita duk rasa, "Oi, lah ni panas lain macam, ni panas lain macam." Tu tak tahan dah. Macam mana api neraka. Api neraka tak boleh main, dia tak boleh main, kita kena minta lindung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Ada orang yang main tu dia tak apalah. Jadi maksudnya apa? Siapa nak orang bawah dia baik, dia kena baik dulu. Dia kena baik hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terbaik sekali. Okey. Tak apalah terus pada kitab Imam Haddad dan pandangannya kepada kamu, dan kamu kena renung tiap-tiap hari bahawa Allah sentiasa pandang kamu. Kena rasa Allah pandang kita. Allah tahu hati kita, pandang. Allah senang. Kita mengaji kerana apa? Kita mengajar kerana apa? Kita makan kerana apa? Kita minum kerana apa? Kita kerja kerana apa? Kita berkawan kerana apa? Semua Allah tahu. Okey ya. Kalau Allah pandang hati kita ada niat yang baik, Allah akan balas baik. Kalau buruk, takut dibalas sebaliknya. Na'udzubillah min dzalik. Kecuali Allah ampun kita lah. Dan pengawasannya ke atas kamu. Dan pengawasannya ke atas kamu. Dan kamu kena rasa Allah itu sentiasa mengawasi kamu. Allah tahu kamu pergi mana, Allah tahu kamu duduk di mana, Allah tahu kamu bergaul dengan siapa, Allah tahu. Kamu tak boleh lepas daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey ya. Allah ni bukan setakat dia buat kita, dia tahu tentang kita, apa yang kita buat, apa yang lintas di hati kita. Bahkan dia buat pula semua anggota kita ni nanti di akhirat akan bercakap tentang apa yang kita buat. Dah lah Allah tahu dah apa yang kita buat di dunia. Dia jadikan anggota ni pula bercakap nanti di akhirat. Dalam satu ayat Allah kata apa? Dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim atashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Allah kata pada hari itu, hari akhirat nanti, kami copkan mulut mereka, tutup mulut mereka, terikan mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, pada waktu itu bercakaplah Allah Subhanahu aydihim, Allah Subhanahu jadi akan bercakaplah depa punya tangan depa. Allah depa akan bercakap pada Allah. Cakap. Tangan-tangan manusia akan bercakap nanti di akhirat. Kita kata tangan boleh cakap lah. Tangan boleh bercakap di dunia, tangan boleh cakap lah. Tambah nanti di akhirat lagi boleh. Betul ke tangan boleh cakap? Macam ni apa dia? Faham tak? Bagus, tu cakap lah tu. Macam cakap, cakap betul. Macam ni apa? Tak mau tu. Cakap lah tu. Tambah-tambah orang-orang bisu kan. Maaf sebut, adik kita ada seorang dia bisu kan. Depa cakap sama-sama video call dengan kawan-kawan dia, kita tengok. Mulut tak cakap, mulut depa seolah macam tak ada apalah. Tapi macam mana depa boleh bergaul? Ni tangan bercakap. Maksud tangan tu ada bahasa dia, bahasa isyarat dia panggil. Cakap tu. Tapi di akhirat mungkin dia keluarkan suara, wallahu alam. Sebab Allah kata dalam Quran dia tukallimuna aydihim. Cakap. Cakap macam mana tak tahu. Mungkin keluar suara, wallahu alam. Itu tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan bersaksilah nanti di akhirat, bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti kaki-kaki mereka. Kaki akan menjadi saksi nanti. Bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka usahakan. Kita pergi mana buat kerja dengan apa semua pakai kaki. Start motor kena pakai kaki. Nak main bola kena pakai kaki, nak pergi kerja kena pakai kaki, nak bawa orang pakai kaki. Semua akan jadi saksi nanti akhirat. Semua saksi akhirat. Okey, jadi kaki ni Allah buat bukan untuk kita jalan saja, tapi untuk jadi saksi untuk kita. Kena fikir begitu. Ada orang fikir macam ni, Allah bagi kaki aku untuk berjalan tu. Tak cukup fikir begitu. Dia kena fikir dua. Allah bagi kaki aku untuk berjalan tu. Alhamdulillah. Tapi hati-hati juga kerana dia bagi kaki ni untuk jadi saksi akhirat. Seolah-olah kita pergi mana, kita buat apa, saksi duk dengan kita. Orang kalau nak buat jahat, dia takut ada saksi tau. Takut saksi, ada saksi yang tengok, yang saksikan nanti di mahkamah teruklah dia. Ada saksi, ada bukti lah apa semua. Tapi tengok kebijaksanaan Allah, kehebatan Allah, ilmu Allah. Allah tak perlu buat orang untuk saksi dengan kita. Allah buat kita sendiri saksi diri kita. Nak lepas macam mana? Bahkan Allah pun saksikan apa kita buat. Siapa nak lepas? Sebab itu nanti di akhirat, di mahsyar nanti, bila orang dia dahaka pada Allah, orang kafir apa semua ni, termasuk orang dahaka pada Allah, dia tengok tangan duk cakap, duk saksikan, sehingga kan ada satu ayat surah Fusilat, Allah kata apa? Allah kata nanti di akhirat akan bercakap kulit-kulit mereka. Juluduhum bima kanu yaksibun tu Allah sebut dalam satu ayat surah Fusilat. Maksudnya apa? Bukan setakat tangan cakap, kaki cakap. Bahkan ada satu ayat Allah kata kulit-kulit akan cakap. Kita hidup kena pakai kulit. Kulit Allah bagi kita pakai, yang satu untuk nikmat untuk kita, yang kedua untuk jadi saksi apa kita buat. Nak lari mana? Senang. Kita boleh lari pada orang, takut orang saksi kan. Kita boleh lari daripada orang yang boleh tengok kita. Kita tak boleh lari daripada Allah melihat kita, dan juga yang kedua saksi kita sendiri. Boleh? Dia cakap semua. Itu kulit. Sebab itu kalau siapa nak buat maksiat, satu cara dia. Buang tangan, buang kaki, buang kulit, lepas tu buat maksiat. Takut-takut tak ada nak buat maksiat, buang kulit, duk gelupang masuk hospital. Okay. Tak boleh. Ada tak manusia hidup tanpa kulit? Tak ada. Allah SWT. Bahkan Allah buat kulit kita yang pertama menjadi saksi kepada kita. Yang kedua, manfaat kulit ni apa? Allah jadikan kulit ni untuk apa? Untuk Allah azab ahli neraka dan mereka rasa kepedihan api neraka. Dan surah Fusilat Allah kata apa? Bila kami azab mereka ahli neraka, bila dah mereka terbakar, dah hancur kulit mereka, dipukul dan sebagainya, kami tukar kulit baru, kata Allah. Saintis kaji, kenapa Quran kata begitu? Kenapa perlu tukar kulit? Saintis kaji rupanya deria rasa kesakitan ni kita akan dapat rasakan bila ada kulit. Kulit ni fungsi nak bagi rasa tu. Pedih kan? Sebab tu bila kulit tu dah terbakar dan hancur, macam tak boleh pakai, tukar kulit baru. Dia rasa lagi azab. Kami nak rasakan mereka azab. Kami nak rasakan mereka azab, kata Allah SWT. Itu Allah. Maksudnya kita jangan bangga saya kulit kita, putih lah kulit aku, comel lah kulit aku, gebu lah kulit aku. Ingat, kalau tak elok, tak ada hubungan dengan Allah, tak ada taat pada Allah, kulit gebu tu nak rasa sakit nanti akhirat. Sebab kulit gebu tu, sebab kulit elok tu. Jangan main-main ya. Allah SWT. Jadi Allah SWT macam itulah kita hakikat kehidupan kita.
Tapi kita jangan risau, kita taat pada Allah, ada hubungan dengan Allah, kita mengaji, kita tuntut ilmu, kita dekatkan diri pada Allah, selalu beristighfar taubat atas dosa-dosa kita. Jangan risau, Allah kan Maha Pengampun, Allah Maha Rahmat. Kita harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita perlu juga takutkan diri kita dengan akhirat. Okey, jadi macam tu tu di akhirat. Sebab itu nanti orang kafir, orang munafik, orang yang dahaka pada Allah, tengok tangan cakap, kulit cakap, kaki cakap, saksikan sampai dia takut. Oh, takutnya. Akhirnya mereka kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Itu surah akhir An-Naba. Dia berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Andai hari ni kami jadi tanah kan bagus. Tak ada manusia. Manusia jerit-jerit, nangis-nangis. Kata apa? Kalau lah hari ni kami jadi tanah, tak ada manusia kan bagus. Dibangkitkan semula ni. Kalau jadi tanah kan bagus. Ada manusia mengatakan, kalau lah aku tak diciptakan bagus. Dulu dia bangga, aku ni hebat, aku boleh buat ini. Kalau di akhirat nanti, sampai dia kata apa, kalau aku tak wujud kan bagus. Dulu di dunia, dia nak orang pandang kata dia ada, dia hebat, dia itu. Di akhirat dia tak mau dia ada terus. Itu takutnya manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, daripada tengok di depan mata dia. Okey Okey, jadi kamu kena tahu pengawasan Allah pada kamu. Allah awasi kamu saja. Allah tahu. Kan setakat Allah jadikan kulit kita, tangan kita, kaki kita saksi nanti di akhirat apa yang kita buat. Bahkan dia jadikan malaikat pula. Nak lari mana ni? Kulit jadi saksi, anggota diri jadi saksi. Malaikat jadi saksi, malaikat tulis ada buku pula dia. Dibuka pula buku kita pula. Allah sendiri lihat kita. Nak lari mana? Nak kelentong macam mana? Tak boleh, tak kelentong. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ayat Quran kan? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang amal Allah SWT sebesar zarrah daripada kebaikan, buat baik sebesar debu dia akan lihat. Allah akan perlihatkan kepada dia apa yang dia pernah buat dalam dunia. Walaupun sebesar debu. Walaupun dia pernah jalan-jalan dia tengok, ada kayu halang orang lalu, belah kayu ni ke buang. Allah SWT. Apa sahaja kebaikan yang kita kena buat walaupun sebesar debu, Allah kira. Dan kita akan lihat nanti diperlihatkan. Dan siapa yang buat jahat walaupun sebesar debu kata Allah, dia akan lihat nanti di akhirat. Penyesalan, akan datang penyesalan. Tapi kalau kebaikan yang kita lihat, gembiraan, kebahagiaan. Sebelum kita mati ni buat baik, perbanyakkan kita buat baik. Teman-teman kita hadir majlis ilmu, kita dengar ilmu, kita hadir majlis zikir, majlis selawat pada Nabi SAW, yang ni lagi besar nanti di akhirat. Ada ulama di Yaman seorang kata kan, Tok Guru kita lah di sana, di Yaman sana, ada seorang ulama kita mengatakan, kalau lah ahli kubur tu, mereka boleh bangkit mai balik ke dunia, mereka nak buat apa? Dua benda dia nak buat. Yang pertama nak semayang lah, jaga semayang. Yang kedua nak duduk majlis-majlis zikir, nak duduk majlis-majlis ilmu, nak duduk majlis-majlis yang mengingatkan kepada Allah. Kerana besarnya majlis sebesar, hadir majlis sebesar. Kita mampu tak semayang 1000 rakaat? Mampu tak? Tiap hari semayang 1000 mampu tak? Tak mampu. Tetapi dalam hadis Nabi SAW sebut, mengaji satu bab daripada ilmu, duduk dalam majlis ilmu, mengaji satu bab baik-baik ada 1000 rakaat sunat. Ada riwayat 100 rakaat sunat. Kita tak mampu untuk ibadat 1000 rakaat sunat, hadir majlis ilmu. Dapat pahala macam kita semayang 1000 rakaat sunat. Akhirat nanti kita akan tengok. Satu orang kalau dia boleh hidup balik, dia nak main majlis ilmu, main majlis zikir, dia tahu gandaan banyak dalam tu, rahmat Allah banyak, keampunan Allah ada, segala-gala ada dalam tu. Dalam hadis Nabi SAW, Allah tanya pada para malaikat, wahai malaikatku, mereka hadir majlis zikir itu, majlis ilmu termasuk, mereka nak apa wahai malaikatku? Kata malaikat, wahai Allah, mereka nak cari ilmu lah, nak ridha engkau lah ya Allah, nak berzikir lah, nak ridha engkau lah. Tetapi ya Allah, lepas tu Allah kata apa? Wahai malaikatku, saksikanlah bahawa aku mengampunkan mereka semua. Semua mereka kali aku ampun dalam majlis tu. Malaikat kata apa? Wahai Allah, ada orang yang main majlis tu, dia bukan kerana-Mu, bukan nak berzikir ya Allah, tetapi dia main tu tujuan lain. Saya saja main, ataupun main mungkin nak buat baik-baik, ada majlis ilmu, duduk pihak kata dia, santai lah, contohlah. Ataupun dia main-main nak tengok ada apa-apa kan, macam tu lah. Allah kata apa? Itu pun kau ampunkan juga. Yang main bukan kerana nak mengaji, bukan nak zikir pun kau ampunkan. Kerana apa? Kerana orang yang duduk dalam majlis zikir tu kata Allah, mereka adalah satu kaum yang tidak akan sia-sia saya duduk dengan mereka. Join saja, join, duduk dengar. Ada orang tidur, duduk majlis ilmu zikir tidur, semua selamat akhirat. Kerana Allah kata aku ampunkan mereka semua.
Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW kata, akan dikatakan kepada orang yang duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir, hadir majlis, dikatakan apa? Sebelum mereka bangkit, Allah kata kepada mereka, qumu maghfur lakum, bangkitlah kamu dalam keadaan dosa kamu telah diampunkan. Tu majlis ilmu, majlis zikir, dikabulkan hajat. Kita di Kota Tarim diajak oleh guru kita, kalau nak main majlis ilmu, majlis zikir, perbanyakkan niat-niat yang baik. Contoh kita nak main, kita niat macam ni, ya Allah berkat aku pergi majlis ilmu ni, murahkan rezeki aku. Berkat pergi majlis ilmu ni, ya Allah, berkat majlis ilmu kitab-kitab ulama ni, ya Allah, tunaikan hajat aku, lepaskan aku dari segala dosa maksiat, kehidupan yang sempit, musibah dan sebagainya, ya Allah. Allah kabulkan. Allah kabulkan. Itu amalan-amalan ulama-ulama di Kota Tarim, dia kalau ada hajat, dia pergi majlis ilmu, dia niat nak apa? Allah bagi, Allah kabulkan. Sebab ini majlis yang Allah tanya mereka nak apa? Apa hajat mereka, aku akan kabulkan. Allah sayang, Allah kasih pada orang yang duduk dalam majlis. Allah sayang sangat-sangat. Okey ya. Dan kita syukurlah kalau kita dapat hadir majlis ilmu, majlis zikir, majlis selawat dan sebagainya, kerana bukan semua orang Allah pilih. Kata guru kita di Kota Tarim, kata apa? Allah bila hadirkan kita ke majlis ilmu, majlis zikir, tu tanda apa? Allah nak bagi sesuatu kepada kita. Satu anugerah maksudnya. Allah nak bagi. Tu Allah datangkan kita, Allah gerakkan hati kita. Syukur. Dan semua ni kita akan lihat jelas nanti di akhirat. Nanti waktu kita nak mati. Nak mati baru nampak Allah kelebihan. Okey, sikit lagi. Dapat dah. Firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا نُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَقَالَ تَعَالَى وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ مَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Firman Allah Ta'ala, dan demi sungguhnya kami telah jadikan manusia ini dan kami tahu apa yang dirinya was-was dengannya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Maksudnya apa? Allah cipta manusia, Allah tahu tentang apa yang lintas di hati manusia, apa saja yang dilintahkan, dan kata Allah kami dekat pada. Apa maksud dekat di sini? Pengetahuan Allah. Allah sangat mengetahui tentang kita. Kadang-kadang kita pun tak tahu tentang diri kita, Allah tahu tentang diri kita. Contoh kita sakit perut, tak tahu kadang sebab apa. Apa aku sakit perut? Tapi Allah tahu kita sakit perut sebab apa tu. Kita pun tak tahu tentang diri kita. Tu lekatnya pengetahuan Allah pada kita. Sampai kita kadang tak tahu kita. Tahu. Kita tidur, kita tahu kita buat apa waktu tidur. Allah SWT tak tahu. Ada seorang, ada hadis Allah SWT. Rasulullah SAW kata apa? Nabi kata, bila kamu bangun pada tidur, sebelum makan, sebelum minum apa semua, basuh tangan kamu dulu. Sebab kamu tak tahu di mana tempat kamu, di mana tangan kamu itu berada pada waktu malam, waktu tidur. Kamu tak sedang waktu tidur. Takut duduk dalam taik ke, duduk dalam sentuh, dia panggil apa, tempat najis ke, tak tahu. Lepas tu basuh dulu kata Nabi, baru makan. Jangan bangun terus nak makan. Ada orang cek-cek, oi durian, buka. Makan terus, jangan. Tak tahan dah, tak tahan dah. Orang basuh tangan, tak boleh. Allah SWT, okey. Ikut hadis Nabi SAW, basuh dulu tangan. Ada seorang ni, dia bukan zaman Nabi, dia zaman selepas tu rasanya. Ataupun zaman Nabi. Dia bila dengar hadis Nabi SAW ni, dia condemn. Dia kata, apa pula kena basuh tangan? Aku tidak malam, aku tahulah tangan aku datang mana. Nabi kata, kamu mungkin tak tahu tangan kamu tak mana, mungkin kat najis apa semua. Dia kata apa? Weh, aku tahu apa. Malam-malam aku tidur tangan tak utuh. Mana aku sentuh najis? Dia petikai hadis Nabi SAW. Akhirnya malam tu dia tidur. Tidur. Dia sedang pagi, tangan dia duduk dalam lubang punggung dia. Macam mana masuk? Allah hina dia. Tarik tu dia, dengan najis. Lawan hadis Nabi SAW. Yang memang ada seorang tu dia, Allah SWT, Nabi kata dalam hadis, ini Imam Nawawi riwayat dalam kitab dia. Dalam hadis Nabi kata apa? Majlis ilmu, majlis yang mulia, majlis yang barakah, majlis yang mustajab doa, majlis yang Allah ampunkan hamba dia apa semua. Sehingga kan kata Nabi SAW, malaikat merendahkan sayap, meletakkan sayap dia untuk berjalannya dan duduknya orang yang ngaji. Orang yang main majlis ilmu lah. Kita duduk atas sayap malaikat dalam majlis ilmu tu. Sayap malaikat. Sayap malaikat tu kan sayap burung. Sayap dia tu dengan warna-warni, dengan cantiknya, dengan elok indahnya sayap malaikat. Cantik dia letak. Lebih cantik daripada kapek-kapek yang kita duduk ni. Ni majlis ilmu. Kita berjalan lagi nak keluar dari majlis ilmu, masuk ke majlis ilmu. Malaikat. Itu jalan atas sayap malaikat. Itu kemuliaan dia panggil orang main mengaji. Ada seorang tu dia baca hadis ni, dia kata apa? Betul ke? Takkanlah malaikat letak sayap kita duduk atas dia kot. Tak apa, esok aku nak pergi majlis ilmu, aku nak koyak sayap malaikat. Biar padan muka malaikat apa ni? Hadis apa ni kata dia. Esok tu dia buat kasut spike. Dulu ada spike punya kasut. Dia buah paku buah kasut dia.
esok dia pergi ke majlis ilmu, mula-mula sekali dia masuk majlis, dia melangkah majlis ilmu, dia seret kaki dah. Bila seret, sambil dia kata, mana saya malaikat guna koyak saya dah. Tiba-tiba kata Imam Nawawi mengkisahkan kisah ni dalam kitab dia. Kitab ni sebut juga dalam kitab Busalul Arifin. Tiba-tiba pada waktu itu orang semua dalam majlis ilmu melihat kepalanya terpotong, tangannya terpotong, kakinya terpotong, semua putus anggota dia. Tercabut semua. Mati tempat kejadian. Allah SWT. Kenapa menghina hadis Nabi SAW? Siapa potong? Mungkin malaikat potong lah. Malaikat ada pedang. Orang kan kurang ajar kau ni ya. Tak guna punya orang. Hina hadis Nabi, hina malaikat pula. Bagi terus. Putus semua anggota dia. Mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Menghina hadis Nabi SAW, menghina malaikat. Tu jangan main hadis Nabi, jangan main. Baru ni orang yang hina Nabi, dia duk buat karikatur Nabi SAW. Orang putih yang tengok masuk berita tengok. Allah hina dia. Dikatakan oleh keluarga dia sebelum nak mati dia sakit teruk lama, sakit yang pelik. Nama apa dia tu? Dah berita terbaru 3 hari lepas. Dia mati. Orang mana? Perancis yang mana? Dia mati dalam keadaan sangat hina. Kenapa? Menanggung sakit yang pelik, sakit yang menghinakan dia. Kenapa? Hina Nabi SAW. Orang hina Nabi kena terus. Orang kalau hina hadis Nabi akan kena terus. Kerana Nabi adalah kekasih Allah sangat agung, jangan memang tak boleh. Okey ada seorang di zaman Nabi SAW, Nabi kata apa? Nabi tengok dia minum tangan kiri. Dia minum tangan kiri. Kita minum tangan kanan lah sunnah Nabi SAW. Paksalah diri, tak ajak diri, tak sunnah. Dia minum tangan kiri. Nabi kata apa? Nabi kata, qul bi yaminik. Minum dengan tangan kanan kau. Tangan kanan ni sunnah lah maksudnya. Tangan kiri syaitan. Kenapa Nabi tak bagi kita makan dan minum tangan kiri? Kerana syaitan minum dan makan tangan kiri. Syaitan. Senang. Okay. Dan kenapa Nabi SAW makan 3 jari? Nabi tak makan 1 jari ke tu? Kerana syaitan tu disebut oleh ulama, syaitan ada riwayat syaitan kalau dia makan dia guna 1 jari. Dia cucuk kuku dia tu. Syaitan. Jadi Nabi SAW pakai 3 jari menyalahi syaitan. Syaitan tangan kiri makan dan minum. Nabi tangan kanan, Nabi menyalahi. Lepas tu dia kata kat Rasulullah, Nabi kata minum tangan kiri. Dia kata apa? Dia makan, minta maaf makan. Dia makan tangan kiri. Nabi kata qul bi yamik, makanlah dengan tangan kanan kamu. Makanlah dengan tangan kanan kamu. Dia kata apa? La astati'. Aku tak mampu. Maksud dia, aku tak maulah makan tangan kanan, aku makan tangan kiri. Aku tak mau. Allah SWT. Nabi kata kamu tak akan mampu makan tangan kanan. Waktu dia kata tak mampu Rasulullah aku makan tangan kanan. Nabi kata kamu tak akan mampu makan tangan kanan. Nabi marah kat dia. Akhirnya waktu tu tangan kanan di tengah bergerak, jatuh lumpuh terus. Tangan kiri yang fungsi. Memang hadis Nabi SAW. Okay, jadi Allah sangat mengetahui tentang kita dan dia bersama kamu di mana kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu lakukan. Allah ini wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Di mana kita berada Allah mengetahui hal keadaan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa yang kamu lakukan. Itu ayat Quran surah Al-Hadid ayat 4. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Bila kita ada tajaan kuliah pada hari ini, ada nama Hajah Hanizah binti Alias, keluarga di Taman Sungai Udang Kelaka. Mohon doa untuk mudahkan segala urusan kami, semoga digandingi dengan penyakit mara bahaya dan pahala sedekah almarhum suami Hajah Muhammad Yusof bin Haji Muhammad Yusof bin Ali. Amin, semoga Allah sampaikan. Khususnya Balkis keluarga Kuala Lumpur. Doakan anak kandang saya Muhammad Imtiaz limpahkan taufik dan hidayah mengenal Allah, menjadi orang yang saleh dan suka melakukan taat kepada Allah Rasul. Amin. Semoga Allah kabulkan. Khususnya Allahumma salli ala Muhammad. Doakan sepanjang hari lahir anak lelaki saya Zaid Hamzah bin Muhammad Bazdi yang ke-2 tahun. Amin. Semoga Allah jadikan anak yang soleh. Khususnya nama saya Samiyah daripada benar ni. Mohon doakan kesembuhan dan kadar yang segera buat anak saya yang positif COVID. Kami segera dalam kuarantin. Semoga Allah mengangkat bapa ini dengan kadar segera. Amin. Semoga Allah beri kesembuhan dan semoga Allah beri kemudahan, memudahkan urusan mereka untuk keluar daripada pusat kuarantin dan dapat penjagaan, pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya Nur Hidayu pada Selangor, mohon doakan Allah beri taufik, hidayah, ketenangan dan dilapangkan hati yang tempit. Amin. Semoga Allah angkat segala musibah, segala kesempitan hidup, kesempitan jiwa. Khususnya Muhammad Said bin Hadis daripada Johor, mohon doakan agar digunakan anak yang soleh dan solehah, dianugerahkan keafiatan. Amin. Semoga Allah kabulkan. Mohon khususnya Fi Zurrah Johor, mohon doakan ibu bapa kami
adik-beradik kami dan seluruh ahli keluarga kami agar sesat dalam rahmat Allah, diselamatkan dari fitnah akhir zaman dan mati dalam husnul khatimah. Semoga anak kami Raudhah, Nurain, Hafiz, Zulhilmi dan Haris membesar sebagai anak soleh dan solehah menjadi pejuang agama Islam. Amin. Semoga Allah kabulkan semuanya. Seterusnya daripada Asmawati Betul Intan, pahala buat ibu ayah, keluarga, ustaz dan semua sahabat yang mengikut kuliah ini, mudah-mudahan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat semua dan semoga diperkenankan doa kita. Amin. Semoga Allah perkenankan semuanya. Seterusnya Ramlah dari Selangor, mohon ustaz doakan arwah mak ayah Serun bin Syarif, Asmah binti Tawab dan arwah mak ayah mertua Halimah binti Osman, Syekh bin Kasim. Semoga Allah masukkan dalam syurga dan himpun bersama orang yang beriman. Mendoakan saya dan keluarga semua saudara Islam dimudahkan segala urusan di akhirat, ibadat hingga akhir hayat, kesihatan, kesembuhan, afiah. Doa saya dan keluarga di mana berada pengakhiran la ilaha illallah. Amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya Syariza Shah daripada Syafiqah Samad dan Ampang, mohon Allah mengurniakan makrifah, dimatikan dalam husnul khatimah, mendapat syafaat, diampunkan dosa, dicintai oleh Allah Rasul, dilindungi dan selamat daripada fitnah akhir zaman, digunakan istiqamah. Amin. Semoga Allah kabulkan. Seterusnya hamba Allah daripada Kota Baharu Kelantan diizinkan bertemu Rasulullah, bertemu kesembuhan, berkurniakan kesembuhan dan kesihatan zahir batin. Amin. Seterusnya Dik Nik Dahana binti Megat, suami anak-anak, ibu mertua, arwah ibu dan arwah bapa mertua dari Jitra Kedah. Amin. Semoga Allah sampaikan. Doakan semoga kami sekalian mendapat bimbingan Allah berjalan mengenalnya. Amin. Seterusnya Nasoha Samsudin binti keluarga Banting Selangor, mohon ustaz doakan kesihatan kami, kesembuhan kami sekeluarga positif COVID. Semoga Allah beri kesembuhan yang segera. Semoga Allah angkat segala wabak, segala musibah ya arhamar rahimin. Seterusnya hamba Allah Selangor, mohon doakan anak kami Aliyah Syahirah lancar mudah hafalan 30 juzuk Quran. Pahalanya untuk arwah ibu ayah mertua, keluarga Ustaz Fakhrul dan semua sahabat hadir rohah asar. Amin. Seterusnya nama Syukriyah binti Syafi'i dan keluarga. Yang kedua Mukhtar binti Bahadun dan Cik Walah keluarga, Omar bin Hashim keluarga, Mariana binti Asmawi keluarga daripada Kuar Cempedak Kedah. Mohon doakan kami semua muslim-muslimat keberkatan umur, taat pada Allah, selamat dari fitnah dunia akhirat, murahkan rezeki, dapat mengaji terus bersama ustaz dan beramal dengannya. Amin. Juga menuntut ilmu, disedekahkan arwah, pahala pada arwah-arwah yang mendahului kami. Amin. Allah sampaikan. Yang seterusnya Akmal Fahim Fakhr Razi daripada Kuala Batas, doakan saya cepat sembuh, tabah dalam ujian, mendapat makrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, dapat ridha Allah dan kasih Allah selamat dunia dan akhirat dari fitnah. Amin. Seterusnya dari Sarawak, doakan hamba Allah dari Sarawak, doakan saya cepat sembuh penyakit, beri ketaatan, hadapi ujian, semoga Allah mudahkan urusan perkahwinan dan semoga Allah kurniakan hidayah pada semua keluarga untuk meluk agama Islam. Ada Cikgu Rizal Kristal Sungai Petani, Taman Kristal Sungai Petani, hadiahkan pahala kepada ibu bapa dan ahli keluarga, doa agar Allah beri kekuatan, ketabahan untuk menyantuni ibu yang uzur. Amin. Semoga Allah beri kekuatan dan kesabaran. Seterusnya Muhammad Akmar, Ustaz Akmar Rushdi dan Akram Zaki Bandar Baru Selangor, minta Ustaz doakan agar keluarga kami kaum muslim dapat keridaan kesihatan, jauhkan daripada segala wabak penyakit COVID, dahara fitnah akhir zaman. Amin. Seterusnya daripada Bandar Baru Salak Tinggi Selangor, mohon doakan dimudahkan segala pencen urusan kami sekeluarga berkaitan urusan dunia dan akhirat, diampunkan dosa meninggal husnul khatimah. Pahala ini juga untuk Ustaz admin dan semua penuntut ilmu. Amin. Atikah binti Muhammad Fahmi, penyumbang Kedah, dari Kedah Langkawi Kedah, moga dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin. Nurul Najih Hasan dari Kelantan, semoga Allah memudahkan segala urusan, semoga Allah merahmati para muslim dan muslimat. Amin. Yang seterusnya Banat Mahadi Seremban Negeri Sembilan, hari ini ulang tahun kelahiran arwah ayah saya Mahadi bin Suratman. Semoga Allah mengampuni segala dosa ayah, mengasihi ayah, merahmati ayah, muliakan ayah dan menghadiahkan rumah baru ayah sebagai antara taman syurganya, dan Allah kurniakan syurga tinggi tanpa ada azab dan hisab. Begitu juga buat bunda kami Syaridah binti Ibrahim, semoga Allah sampaikan, Allah kabulkan segala hajat. Seterusnya Idhani daripada Perlis, doakan saya jumpa Rasulullah dunia akhirat. Amin. Semoga Allah kabulkan. Yang terakhirlah Rabiatun Adawiyah pada binti Umar pada anak Bukit Kedah, pahala untuk hadiahkan buat kedua arwah ibu dan ayah. Semoga Allah kabulkan semua hajat-hajat daripada penaja kuliah kita pada petang ini. Semoga Allah jadikan saat ini saat yang qabul untuk kita semua segala hajat, kerana selepas asar di antara asar dan maghrib waktu hari Jumaat, asar hari Jumaat ini waktu yang paling qabul, paling mustajab. Semoga Allah sampaikan semua niat-niat kita dan semoga Allah beri hidayah taufik kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua selamat daripada segala wabak, segala penyakit, segala kezaliman, penindasan, dan semoga Allah SWT selamat kita daripada fitnah Dajjal, fitnah akhir zaman,
dan semoga Allah tenangkan hati kita, bahagiakan hati kita, dan semoga Allah beri kekuatan taufik untuk terus kita hadir majlis ilmu, hadir majlis zikir, hadir majlis yang mengingatkan kita pada Allah dan Rasulullah SAW. Dan semoga Allah beri ketenangan dalam hati kita dengan hadirnya kita ke majlis ilmu, dan semoga Allah beri ketenangan dalam hati kita dengan hadirnya kita ke majlis zikir, dan semoga Allah masukkan cahaya dalam hati kita, dan semoga Allah ampunkan dosa kita, dosa keluarga kita, dan semoga sebab hadirnya kita ke majlis ilmu, masuk bukanya kita online majlis ilmu, semoga Allah SWT beri juga barakah, nur, hidayah, keampunan yang ada dalam majlis ilmu ni kepada keluarga kita, pada ibu ayah kita, kepada zuriat kita, anak-anak kita, semua sahabat-sahabat kita, ya arhamar rahimin, ya hayyu qayyum, sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin. InsyaAllah pada malam ni pukul 9 Insya ada kitab Syama'il Muhammadiyah, cerita tentang Syama'il, sirah-sirah Nabi apa semua tu, pukul 9 insyaAllah.